Kerajaan negeri akan terus komited mempertingkat tahap pendidikan tinggi di Sabah untuk melahirkan lebih ramai graduan, seterusnya memenuhi keperluan tenaga kerja bagi pertumbuhan ekonomi negara. Tegas Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Hajaman, langkah itu penting kerana golongan siswa dan siswi merupakan generasi yang akan meneruskan kesinambungan kestabilan, keamanan dan kesejahteraan negara. Beliau berucap dalam majlis lafaz ikrar dan aku janji mahasiswi baharu yang dihadiri 4,481 pelajar baharu UMS bagi sesi 2015-2016 di Kota Kinabalu. Sementara itu, beberapa pelajar baharu yang ditemui turut berkongsi kegembiraan melanjutkan pelajaran di UMS. Saya memang seorang pesakit thalassemia sebenarnya. Dan sakit thalassemia, sakit saya memang mengganggu lah sebenarnya. Tapi ia boleh saya jadikan sebagai semangat saya untuk meneruskan pelajaran. Pesanan dari ibu bapak belajar bersungguh-sungguh dan saya akan buat yang terbaik. Target saya untuk belajar bersungguh-sungguh dan mendapat keputusan yang cemerlang lah, supaya saya dapat menjadi insan yang berguna kepada keluarga saya terutamanya dan kepada seterusnya kepada masyarakat. Terdahulu, Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Muhammad Harun Abdullah menasihatkan para pelajar agar memanfaat sebaiknya peluang menuntut di UMS untuk membentuk peribadi dan jati diri selain mengejar impian masing-masing. Sementara itu, di Fakulti Pertanian Lestari Universiti Malaysia Sabah UMS, Kampus Sandakan menerima 66 mahasiswa baharu yang melanjutkan pengajian peringkat ijazah pertama bagi sesi 2015-2016. Mereka terdiri daripada 45 mahasiswa wanita, termasuk seorang dari Fiji dan 21 mahasiswa lelaki. Dekan Fakulti Pertanian Lestari UMS Profesor Dr. Wad Muhammad Wan Othman bagaimanapun berkata jumlah mahasiswa dijangka bertambah selepas panggilan kedua bagi permohonan rayuan. Dalam sidang media di fakulti tersebut yang terletak di Hub Pendidikan Batu 12 Sandakan, beliau memaklumkan pihaknya akan mengadakan jirayawara untuk menarik minat lebih ramai pelajar menuntut di kampus tersebut. Kampus UMS Sandakan yang diwujudkan sejak 2006 menawarkan 3 program utama iaitu program pengeluaran tanaman, program hortikultur dan lanskap serta program pengeluaran ternakan. Ketika ini kampus itu giat melaksanakan pelbagai program pembangunan ladang menerusi peruntukan 20 juta ringgit. Antaranya penanaman kelapa sawit, koko, getah, tanaman makanan komersial, ternakan dan aquakultur. Menurut Profesor Dr. Wan Muhammad, pihaknya juga merancang untuk membina bengkel membaiki jentera, fasiliti ternakan lembu tenusu, luji mini biogas, bangunan agro tenaga bio, bangunan pasca tuai dan rumah penyembelihan ternakan. Institut Pertanian Sabah dan Pusat Latihan Vokasional Pertanian mampu menyumbang 60% daripada keperluan tenaga kerja mahir bidang pertanian di negeri ini. Keyakinan itu disuarakan Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri, Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein, berdasarkan tren penyerapan tenaga kerja dalam sektor peladangan yang semakin meningkat dan terbuka. Beliau berucap merasmikan Majlis Convocation 118 pelajar Institut Pertanian Sabah kali ke-43 dan 99 pelajar Pusat Latihan Vokasional Pertanian kali ke-31 di Institut Pertanian Timbang Menggaris, Kota Belud. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Yahya berkata, kedua-dua institusi pengajian tersebut telah berjaya melahirkan modal insan berketerampilan yang mampu memenuhi keperluan sektor awam dan swasta dalam bidang pertanian khususnya di Sabah. Ini kerana 60% daripada 217 pelajar yang tamat pengajian di kedua-dua institusi berkenaan berjaya mendapat tawaran pekerjaan sekaligus membuktikan kebolehpasaran graduan institusi tersebut. Sehingga kini Institut Pertanian Sabah telah melahirkan 2,726 graduan yang kini menjawat pelbagai jawatan di sektor awam dan swasta selain menjadi usahawan. Sabah Electricity Sdn Bhd SESB sedang berusaha memastikan bekalan elektrik di kawasan luar bandar sentiasa mencukupi dan stabil menerusi 3 projek talian penghantaran berkeupayaan 132 kV membabitkan talian penghantaran Tenem Nabawan, Segaliut ke Sapi Nangoh dan Kota Belud ke Ranau.
Pengurus Besar Kanan Pembangunan Aset SESB, Insinyur Abdul Nasir Abdul Wahid berkata, ketiga-tiga projek tersebut yang dilaksanakan menerusi peruntukan Rancangan Malaysia ke-10 RMK-10 melibatkan kos kira-kira 400 juta ringgit. Ketiga-tiga projek ini akan siap dalam masa-masa yang berlainan. Contohnya projek ini akan siap sekitar suku tahun pertama tahun depan. Jadi projek yang dekat Telupit, Sepinango tersebut adalah sekitar pertengahan tahun depan. Dan projek yang ketiganya tu jatuh di Ranau akan siap sekitar penghujung tahun hadapan lah. Beliau bercakap kepada media selepas sesi taklimat dan lawatan tapak projek talian penghantaran 132 kV Tenom ke Nabawan di stesen pensuisan utama MSS di Kampung Lagut Tenom. Turut serta dalam lawatan ini Ahli Parlimen Tenom, Datuk Raimi Unggi. Penerimaan bekalan elektrik secara pukal menerusi talian penghantaran itu ke kawasan berkenaan turut membolehkan pengagihan bekalan elektrik ke kampung-kampung sekitarnya. Persepsi masyarakat terhadap nilai ringgit harus dibetulkan agar mata wang Malaysia lebih kompetitif di pasaran dunia. Ketika menegaskan perkara itu yang Dipertua Dewan Perniagaan Melayu Malaysia di PMM Sabah, Datuk Awang Buh Tamam Awang Mahmud menjelaskan asas ekonomi negara sebenarnya berada pada landasan kukuh. Fundamental kita ataupun sokongan ekonomi kita cukup kukuh dan kita diunjurkan perkembangan KDNK kita pada kadar 3.5 hingga 4% dan pada kadar 3.5 ataupun 4% ini saya yakin bahawa ekonomi ini akan terus meningkat nanti, dan apa yang penting ialah persepsi masyarakat ataupun persepsi berhubung dengan nilai ringgit ini haruslah dibetulkan. Menurutnya, jika persepsi tersebut dapat dibetulkan dan negara lebih kompetitif dalam pasaran dunia, ekonomi Malaysia akan dapat dipulihkan dalam masa terdekat sekaligus membetulkan kadar nilai ringgit sebenar yang sepatutnya berada dalam pasaran dunia. Datuk Awang Buh Tamam yang ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu optimis penurunan nilai ringgit ketika ini menyebabkan ekspor negara lebih kompetitif dan dapat meraih lebih banyak tukaran wang menerusi kehadiran pelancong. Baik, saudara, sekian berita dari Sabah petang ini.